Akal ni. Okey, balik kepada tajuk asal permasalahan utama kita. Mahasiswa dan juga aktivisme. Jadi macam mana saudara Fahad ataupun saudara cakap lah, mana-mana nak cakap dulu. Macam mana dia melihat aktivisme ataupun aktiviti luar negara, pelajar di luar negara ni mampu untuk menjadikan seorang pelajar itu ada nilai tambah di sini. Bila dia balik macam cakap tadi lah, balik maksudnya ada benda lain yang membezakan dia. Macam mana dia melihat aktiviti-aktiviti macam contoh sebagai Pak An lah, sebagai pengguna MCOT. Macam mana dia melihat MCOT sekarang, apa yang dia pegang MCOT kan boleh menjadikan Pak An ada added value di sini. Dari segi aktivitinya, saya merasakan kalau di Malaysia itu mereka mempunyai satu badan yang selaras di setiap IPTA lah. Kita bercakap tentang IPTA, iaitu Majlis Perwakilan Pelajar. Dan Majlis Perwakilan Pelajar ni memang wujud lah di setiap IPTA yang berada di Malaysia ni. Jadinya ini merupakan satu perkara yang mereka mungkin lebih daripada kita lah, yang mungkin pada kita yang berada di UK ni. Sebab kita tak ada satu majlis perwakilan pelajar yang mewakili setiap universiti. Kita mungkin hanya ada persatuan pelajar kan. Persatuan pelajar bukan majlis perwakilan yang formal. Persatuan lain itu maknanya. Bezanya yang ini saya katakan, majlis perwakilan pelajar tu mereka dipilih melalui undi semua pelajar yang berada di universiti tu. Kalau di sini persatuan pelajar, nama bagi persatuan maknanya yang memilih orang yang memegang tampuk persatuan. Tak adalah ahli persatuan je lah. Dia tidak general dan mungkin kita boleh buat generalisasi, tapi ianya tidak sama dengan perkara yang asal, yang besar kan. Itu dari segi aktiviti satunya lah. Tapi lepas tu apa yang saya rasa, soalan yang saudara IR kata, apa yang boleh sudut tambah tu kan. Saya ingin menyuarakan persoalannya adalah sudut tambah itu atas inisiatif pelajar itu sendiri. Saya merasakan sebabnya kalau kita tengok pun kat Malaysia, kalau mereka mempunyai satu inisiatifnya sendiri, mereka boleh melonjakkan, menajamkan lagi kemahiran soft skill, apa maksud orang Inggeris panggil soft skill kan. Macam anda ni apa soft skill yang anda rasa anda dapat? Saya merasakan saya berada di sini, saya dapat berinteraksi dengan pelbagai jenis orang lah. Semenjak saya memegang MCOT ini, menggantikan saudara Syakan selama 2 bulan ni, saya telah berurusan dengan ramai jenis orang lah. Itu dari segi orang Malaysia. Dan saya pun sebenarnya kat sini dia ada satu program yang dipanggil Manchester Leadership Program kan. Dan kami diperlukan untuk membuat kerja-kerja sukarela, dan saya itu mendapat peluang untuk buat kerja sukarela dengan kanak-kanak. Maknanya kita kanak-kanak dia orang ni tak sama dengan kanak-kanak Malaysia. Dia kanak-kanak di sini dari kecil kita dah nampak dia ni outspoken, ni main cakap kan. Kalau kat Malaysia cakap banyak sikit orang tua tahan lah, tapi kat sini dia main cakap je. Kadang-kadang kat mak dia pun dia cakap macam selamba gitu kan. Maknanya benda ni yang kita tengok ni mungkinlah kita boleh ambil dan kita boleh menjadikan pengalaman untuk kita lah. Supayanya bila kita balik Malaysia, kita ada satu pengalaman yang lebih lah. Maksudnya anda sekarang anda belajar macam mana untuk berinteraksi dengan bermacam-macam orang. Dan juga macam mana ambil skill untuk berinteraksi dengan orang lah. Yalah, tapi sebab soalan yang saudara Ayat bertanyakan, apa soft skill yang mungkin saya dapat di sini lah. Saya merasakan itu mungkin perkara soft skill yang salah satu saya rasa banyak. Salah satu boleh nak sebut semua tak sampai. Tapi berbalik pada tadi yang saya katakan, atas inisiatif pelajar itu sendiri kan. Maknanya kalau yang berada di sini macam yang saudara Syakan sebut awal tadi, kalau dia hanya berada di bilik merasa sejuk saja, maknanya tak ada dia cutting edge. Malah kalau pelajar di Malaysia itu yang belajar di IPTA di Malaysia mempunyai inisiatif yang lebih, mungkin dia ada lagi banyak soft skill lah daripada yang berada di sini. Jadinya kalau kita tengoklah contoh kita tengok Perdana Menteri kita yang dah 6 orang kan. Kita tengok siapa, Datuk Seri Najib memang dia belajar di luar negara kan. Kalau kita tengok Dr. Tun Mahathir sendiri, dia hanya belajar di Singapura je. Tapi masa tu Singapura pun berada dalam bawah tanah Malaysia. Maknanya tempat tu mungkinlah memainkan peranan, tetapi inisiatif itu adalah lebih penting daripada tempat. Bila kita sebut tu Dr. Mahathir, waktu dia jadi mahasiswa, dia bukan sekadar belajar, dia juga seorang penulis juga. Dia menulis di kolom. Jadi itu inisiatif dia, walaupun mungkin dia tak belajar di London, dia belajar di Singapura, tapi inisiatif yang dapat kita lihat daripada dia
sebagai seorang yang aktif, menyebabkan dia boleh melonjak jauh daripada mungkin orang yang sama umur dengan dia waktu itu yang belajar di UK. Ya, luar biasa. Luar biasa sebab dia ada inisiatif tu yang kita nak sebenarnya. Mana poin yang ingin saya sampaikan di sini, apabila orang mengatakan bahawa adakah belajar di luar negara itu mendapat lebih cutting edge pada belajar di sini, kalau saya ingin menyuarakan balik, membuat satu pertanyaan balik, apakah inisiatif yang telah dilakukan? Kerana inisiatif itu yang penting. Berada di mana itu mungkinlah salah satu faktor dalam senarai faktor, tetapi kalau tak ada inisiatif, faktor itu akan berada di situlah. Kita macam nak makan pun kita kena suap kan. Kalau nasi ada kat depan pun tak suap tak boleh makan kan. Macam itulah. Balik pada inisiatif masing-masing lah. Inisiatif. Saya kalau ada saudara cakap nak tambah. Kan saya cuma nak berkongsi lah sebab saya pernah pakai pepatah ni. Dia pepatah Arab lah. Kena Arab mungkin saudara Zul boleh ubah, boleh betulkan kalau salah. Remaja yang statik akan menjadi air yang statik akan menjadi kotor. Faham tak? Betul. Maknanya dia disamakan pepatah, saya tak ingat dia punya exact words, tapi pepatah ni dia menyamakan kalau air pemuda yang tak bekerja, pemuda yang malas, dia ibarat macam air yang statik. Air statik ni macam mana? Macam air longkang, dia tidak bergerak. Dia tidak dinamik. Dan akhirnya air ni akan menjadi keruh, akan menjadi kotor dan sebagainya kan. Jadi begitu juga dengan remaja. Kalau remaja ni dia seorang yang tidak bergerak, tidak dinamik, macam statik, dia malas, dia mungkin duduk dalam bilik ataupun tak suka beraktiviti dan sebagainya, akan menyebabkan dia akan jadi keruh, akan jadi tak bagus, tak dinamik. Maknanya dia akan jadi seperti yang dikatakan dalam pepatah itulah, air itu akan jadi kotor kalau air yang statik ni. Maksudnya kalau dah konteks pelajar negara, kau datang UK ni tak semestinya duduk belajar ya. Dia mesti buat benda lain. Dia mesti buat benda lain. Saya tak berapa setuju kalau datang ni semata-mata untuk belajar, untuk duduk dalam bilik baca paper. Okay, dia kata saya mengetahui perkembangan semasa. Saya kata itu tidak cukup. Dia perlu terlibat dalam persatuan pelajar Malaysia. Saya tak kata macam hanya pelajar Malaysia. Saya kalau boleh saya nak seimbangkan antara penglibatan dalam persatuan pelajar Malaysia dan juga pelibatan dia dengan international society. Macam ISOC, hiking club dan berbagai-bagai kelab lain yang sesuai dengan dia. Macam saya sendiri, saya juga terlibat juga dalam Manchester Literature Club. Kadang-kadang ada program pun walaupun kita taklah berapa faham literature bahasa Inggeris ni susah sebab saya merupakan penulis kreatif Melayu. Tapi saya tetap paksa diri saya untuk pergi, untuk seolah-olah saya dapat, bukan seolah-olah, macam at least saya dapat juga something. Saya pergi ke Manchester, yang kita tahu lah sikit budaya dia. Contohnya apabila kita pergi literature talk ni, kita boleh tengok penghayatan dia tu macam mana. Saya pernah pergi satu talk oleh Martin Amis, iaitu seorang pensyarah kreatif kat sini. Dia juga seorang penulis novel terkenal kat British ni. Saya pergi pelancaran buku dia. Buku tiket kena bayar, tapi kita dapat tengok ramai, penuh. Orang putih lah, saya seorang nak gelap kat situ. Malangnya saya seorang lah. Tapi nampak macam memang betul. Sebab tu novel English saya pergi pun sebab saya nak tengok konsep. Saya bukannya nak kenal sangat dengan penulis tu. Saya nak tengok konsep bagaimana masyarakat di British ni menghayati sastra. Sebab itu bidang saya, bidang penulisan kreatif. Saya pergi tengok, dia sanggup bayar, £5 pun sanggup bayar. Sebab semata-mata nak tengok penulis tu melancarkan buku dia, pelancaran buku je pun. Tapi kita boleh tengok, dari situ saya menghayati. Saya dapat rasa macam mungkin satu hari Malaysia boleh sampai ke tahap macam tu kan. Mana penghayatan masyarakat dia terhadap ilmu, terhadap sastra boleh sampai ke tahap itu kan. Maksudnya sekarang ni kita setuju bahawa student tu sebenarnya tak semestinya kena duduk statik, dan dia perlu ada sesuatu yang dia lakukan, dia perlu terjun kepada masyarakat untuk mendapat sesuatu yang mengambil. Apa yang contoh saya bagi tadi adalah contoh yang saya punya literature club, contoh lah. Tapi kalau nak sebut pasal MCOT, saya tak sentuh sangat pasal MCOT tadi kan. Kalau saya MCOT tu lagi banyak ke dinamik dia tu kan. Sebab kalau saya macam saya dah faham, saya dulu pernah jadi penghulu kan. Jadi memang banyak dinamik itu, memang saya rasa lah pada pendapat saya banyaklah juga kena dinamik sebab kita kena tahu masalah masyarakat. Kita bukan sekadar nak organize aktiviti, tapi kita juga nak mengetahui masalah-masalah dalam masyarakat kita sebab MCOT dan serta komuniti. Jadi masalah-masalah komuniti kita kena tengok, bukan sekadar kita nak buat program ajak orang datang, bukan itu saja.